Okey, hari bercerita dengan saya. Sebab itu saya mulakan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi topik yang saya nak bincang hari ini ialah saya ingin bercakap mengenai transition daripada berlumba di track sebenar ataupun di litar sepang lah. Saya bagi contoh mudah saja, Trade Day ke CCT ke MSF ke, transitionnya ke dunia simulator. Okey. Jadi sebelum tu saya akan cerita perkembangan teknologi pasal dunia simulator ni. Bila kita sebut simulator ni, maksudnya kita memilih software yang untuk simulation macam pilot sebelum dia terbang ke angkasa atau ke langit tu. So pilot ni ada dia punya training program dia dan menggunakan simulator. Pelumba F1, pelumba GT3, pelumba GTE, pelumba DTM pun ada simulator dia. Di simulator mereka tu harganya jutaan ringgit lah. Tak termampulah rakyat biasa macam kita ni nak belilah kan. Dan perisian yang mereka guna selalunya adalah R Factor Pro Jadi apa benda yang mereka simulate dekat training center tu, selalu dia orang tak akan main multiplayer. Dia orang akan hot lap dan mencari suspension tuning, dekat mana nak attack. Jadi dia tak ada nak simulate perlombaan online. Jadi kena ingat, so mereka ini adalah simulate kehausan tayar, simulate kalau ketahanan spring, dan juga simulate race line. Kalau guna race line macam ni, apa efeknya dekat tayar dengan komponen kereta. So itulah dia simulation dalam motorsports lah. Yang saya nak cerita ni adalah simulasi perlumbaan di litar menggunakan komponen menggunakan PC biasa sahaja yang kita mampu beli dan menggunakan internet untuk berhubung ataupun berlumba secara online. So simulation yang saya bercerita ni adalah simulasi perlumbaan online. Maknanya kalau saya masuk Trade Day, ada 20 orang dilepaskan kan. Jadi macam mana saya nak belajar berlumba side by side dengan selamat. So benda tu pun ada juga simulasi dia, berlumba dengan berlumba secara side by side. Sebab human ni kita tak tahu perangai dia kan. Kalau kita berlumba dengan AI ataupun artificial intelligence, ataupun bahasa Melayu je kecerdasan buatan, ataupun paling mudah lawan komputer lah kan, AI lah kan. Macam anda pernah main Daytona USA arcade tu kan, anda boleh predict dia jalan satu line, dia tak ada nak kiri kanan, tak adalah macam nak langgar anda ke ataupun buat mistakes kan. Jadi sebaik-baik ujian ataupun sebaik-baik simulasi pada saya ialah berlumba online dengan manusia macam kita juga. Okay? Jadi itulah fungsi simulation. Dan untuk simulasi perlumbaan online ni, tak banyak simulator yang mampu ataupun ada kemampuan untuk mengadakan ataupun menjadikan dia satu produk yang stable, yang tak ada masalah dan mudah untuk dikendalikan, kecuali iRacing. Okay. So iRacing ni adalah satu produk, dipanggil produk iRacing ni serupa macam Netflix. Anda kena bayar bulanan, tu adalah sebabnya, dan juga bayaran bulanan tu anda akan dapat kereta-kereta percuma dan track percuma. Dan katakan anda nak kereta-kereta baru, kereta-kereta moden, anda kena bayar pula kos dia. Bayaran hanya sekali untuk sehidup, bukannya macam setiap bulan kena bayar kereta baru tu. Bayar bulanan tu adalah bayaran servis online. Okay? Jadi transition daripada litar ke dalam simulator ni dipengaruhi oleh kualiti peralatan. Okay. Pertama, steering. Biasanya kalau anda first time menceburi bidang simulator ni, mesti banyak iklan-iklan yang keluar. Logitech G29,
Trustmaster T150 kan, harga pun mampu milik kan, 1,300, dapat steering, dapat pedal, dapat shifter. So pada saya itu adalah permulaan yang bagus untuk anda mengenali peralatan asas dalam dunia simulator. Ini kenapa bilangan saya kena tutup? Okay. So peralatan asas lah. Ada steering, dia bagilah RM1,300, kita dapat steering, dia dapat pedal, shock clutch, dapat shifter kan. Jadi benda tu dipanggil consumer product. Maknanya dia produk mass production untuk consumer macam kita lah, selamat. Tapi dia punya drawback, dia kuasa dia tak sekuat macam kita. Betul lah, anda pernah bawa Proton Saga ke go-kart tanpa power steering kan dia punya pulas dia kan lain macam kan. Jadi steering consumer product tidak boleh simulate kekuasa seperti itu, sebab dia punya kekangan dekat motor kecil, motor untuk consumer. Sebab tu harga dia murah, 1,300 sahaja. Jadi alternatif dia, so anda makin progress dah setahun 2 tahun berlumba online dalam iRacing lah, dan anda pun pergi kat forum iRacing tu, dan ada pula bercerita ayat pasal apa ni, teknologi direct drive. Kenapa dia nak guna direct drive tu? Sebab dia nak simulate kuasa yang dikeluarkan oleh race car yang betul. Contohnya V8 Supercar, kereta lumba kebanyakannya tiada power steering, jadi dia nak simulate dia punya weight transfer tu ke tangan ni. Jadi ianya memerlukan motor yang kuat. Jadi muncullah teknologi namanya direct drive steering wheel based system. Harga dia Masya Allah lah, bermula pada harga RM5,000, paling murah pun RM4,000. Direct drive ni diukur mengikut kuasa je lah. Ada 8 Nm, ada 12, ada 20, ada 25, ada 30. Lagi kuat, besar kuasanya, lagi mahal lah sistemnya. Dan tidak terhad kepada sistem direct drive. Jadi mereka ni yang nak simulate perlombaan sebenar ni mengatakan dalam race car kita orang tak guna booster, jadi kita orang nak simulate brake keras. Dalam race car sebenar mereka biasanya tak menggunakan brake booster. Biasanya dia orang buang brake booster direct. Kita pijak brake tu, hidrolik tu direct ke brake pad semua, dekat rotor lah. Jadi dia simulate yang tu kita kena guna load cell ataupun teknologi brake menggunakan tekanan sebagai pengukur. Contohnya saya tekan kuat-kuat, dia akan register saya menekan sebanyak 10 kilo. Kalau saya nak simulate Formula 1, dia punya brake force dia sehingga 120 kilogram. Jadi untuk simulate teknologi itu dipanggil, mereka terpaksa gunakan satu teknologi dipanggil load cell. Sebab itulah wujud load cell pedal, dan harga dia pun Masya Allah mahal juga. 500-600 euro untuk model HE Pro, HE Sprint. 300 USD untuk model consumer seperti Fanatec V3. Dan ada pula yang nak simulate head shifter ni seperti macam race car betul lah. Ada juga produk dia daripada Coafe, harganya £1,500. Jadi bila kita keluar daripada kelompok consumer market ni, daripada Logitech G29 yang harga dia dalam 1,300 ni, mulanya lonjak sampai ke 20-30 ribu kan. Jadi itulah dia harga yang perlu dibayar jika anda ingin simulate perkara yang hampir dengan dunia sebenar. Sebabnya dia berbeza kualiti. Jadi bila anda nerima semua tu, anda pun makin anda simulate dengan hardware yang betul, makin kurang jarak dia, makin kurang dia punya perbezaan dengan dunia betul ni kan. Jadi ada orang menggunakan produk-produk yang high end untuk mencapai apa yang dia rasa dekat lintas benar, itu yang dia nak rasa dekat dalam simulator dia. Sebab dia nak simulate. Jadi ada pula yang berfikiran seperti gamers, kalau guna steering G29 tu mudah nak pusing, baik guna tu daripada menyeksa diri guna direct drive. Macam tu lah. Jadi banyak golongan dan banyak cara nak main, nak layan simulator ni. Ada yang tak mampu, ada yang mampu, ada yang ke arah immersion, ada yang ke arah
Kalau guna controller lagi laju, baik aku guna controller. Jadi kita tak boleh halang pemikiran-pemikiran macam tu. Macam saya sanggup berhabis demi untuk immersion. Biarlah saya lambat 4 saat pun sepusingan, tapi saya berjaya simulate. Macam tu lah saya dekat track Sepang, macam tu lah juga dekat saya dekat dalam simulator. Okay? Jadi itu peralatan. Sekarang saya nak menyentuh kepada visual. Jadi anda lihat dalam video ini kita nak nampak sama macam kita nampak kat real life. Jadi perkara pertama kita kena dictate, okey, nak sama macam dalam bawa kereta ni, kenalah pakai cockpit cam. Jadi dalam simulator ada yang simulator yang membenarkan guna bumper cam, ada yang membenarkan menggunakan helicopter cam. Dan juga saya nak simulate, kalau saya tengok belakang, saya tengok cermin kanan ni, cermin tengah ni. Saya takkan guna virtual mirror kat atas tu. Sebab saya nak simulate. Okay. Jadi bila saya menggunakan, saya memikir semua option yang ada, saya akhirnya memilih teknologi virtual reality. Sebab virtual reality menghampirkan saya dengan dunia sebenar. Walaupun dia ada kekangan dia, nak biasakan motion, paparan dia ada berbeza hertz, berbeza frekuensi dan saya bermula dengan model Oculus DK2, kemudian ke HTC Vive, kemudian kembali pula ke Oculus versi CV1, dan akhirnya kini saya memiliki 2 unit Oculus CV1. So saya rasa teknologi dia mencukupi untuk saya simulate seperti dalam dunia sebenar. Okey. Sebelum saya menggunakan VR, saya menggunakan triple screen. Saya ada 1, 2, 3. Okay. Tapi dalam triple screen saya tak berjaya menipu diri saya ni tengah simulate perlombaan. Saya nampak lah. Tapi saya nampak lah screen bezel-bezel tu. Saya belum pun tengok TV macam tu lah. Saya nampak. Bila saya guna VR, sekejap je saja dah terlupa aku ni dalam VR. Sebab dalam VR mula je anda tahu apa VR. Lepas tu anda bila dah berlumba, dah terlupa anda berlumba dalam VR. Anda ingatkan anda berlumba dalam kereta sebenar, dan akhirnya pemanduan anda berbeza. Dan menggunakan VR, dia akan memberikan satu sensasi, iaitu ketakutan. Anda akan takut untuk langkah kita depan, sebab visual representationnya sangat bagus, terutamanya iRacing lah. Untuk VR saya tak boleh suggest simulator lain, sebab saya dah cuba, memang tak memuaskan, kecuali iRacing saja yang saya puhati. iRacing memang VR dia sangat optimize. Jadi dalam iRacing saya tahu kalau saya buka semua mirror ni, dia akan menggunakan banyak resources. Saya buka tengah ni, saya buka kanan, cukup. Lepas tu dalam iRacing saya duduk. Biasanya kalau saya pandang ke depan ni, memanglah saya nampak kaki saya kat bawah, tapi saya nampak secara ni lah, tak apa nampak lah. Lalu saya ke depan kan saya punya seating sampai duduk sini, so nampaklah steering ni macam bawah dagu. So dalam race car sebenarnya steering dekat dengan dada sebenarnya, dia tak jauh macam ni. Jadi dalam iRacing ke, saya ada satu lagi kereta lumba, iaitu Volvo 240, steeringnya rapat ke dada, sebiji. Jadi betul lah tu, dia punya, saya adjust dalam VR, saya duduk macam tu. Maksudnya menggunakan VR, ya, tapi membetulkan kedudukan memandu, seating tu sangat penting. Sebab kita nak, sebab saya nampak sebenarnya jalan ni, saya tak nampak meter sebenarnya. Bila saya fokus ke depan, saya tak nampak meter ni. Saya nampak lah meter, tapi saya fokus ke situ. So untuk dalam VR saya boleh enhance kan, saya boleh dekatkan lagi ke depan, dan saya hanya lihat jalan saja. Akhirnya setelah beberapa ketika saya mampu menyamakan perlumbaan dalam simulator dan dalam lintas Sepang hampir sama. Dah kurang dah dia punya perbezaan, dah hampir dah. Jadi yang missing point dia, seterusnya saya tambah alat-alat untuk menggegarkan simulator saya. Contohnya bila saya brake, kalau ABS berfungsi, anda pernah tak cuba brake emergency kita anda dengan ABS berfungsi? Kan dia ada gegar-gegar kan. Jadi dalam simulator, nak simulate benda tu, kita kena guna LFE ataupun transducer. Dan yang bagusnya iRacing support pula teknologi tu.
Jadi anda hanya beli bug kicker daripada Amazon ke, cocoklah dekat sound card yang kosong kat PC anda, dan dalam iRacing tu set lah LFE guna sound card ni. So dia akan gegarkanlah sistem bug kicker anda. Anda bila tekan brake dan ada ABS berfungsi, dia gegar sama. Dan kalau untuk anda yang mempunyai kewangan yang tinggi, belilah sistem motion daripada D-Box. Jadi anda belok kiri, dia akan simulate GeForce. Saya tak sampai tahap tu lagi sebab saya rasa sampai tahap bug kicker saya dah cukup pada saya. Dah sama dah macam lomba kat track day kat Lintas Sepang. Jadi ada satu video tu saya layan battle dengan Mazda RX-8 tu di Lintas Sepang. Sebiji macam saya lumba Mazda MX-5 dalam iRacing. Saya boleh berani side by side, saya boleh push orang depan. Saya tahu orang depan laju kat mana saya boleh rapatkan. Kalau katakan rapat, saya boleh timing brake saya. Cuba katakan anda tak ada latihan, tak pernah berlatih racecraft, buat kita terus turun litar terkujat, takut macam mana ni brake. Anda tak tahu anda punya brake capability macam mana. Anda tak tahu macam mana nak racecraft anda macam mana. Jadi benda tu pada saya simulator, dalam simulator iRacing tu satu hari ada 24 kali kan perlumbaan Mazda MX-5 yang global tu kan, 12 orang tu kan. Racing tu memanglah saya jamin 10 race pertama anda akan rasa janggal lah kan. Tapi saya menghabiskan 1000 kali perlumbaan. Saya telah berjaya untuk menamatkan 1000 kali perlumbaan dengan Mazda MX-5. Jadi bila dah 1000 kali race dalam simulator, saya rasa natural je kalau saya turun ke Lintas Sepang. Sama lah macam orang lintas, sebab saya guna VR, saya guna sistem steering yang macam kereta betul, saya guna direct drive. Pedal pun saya menggunakan tekanan. Saya tak, kalau guna G29 biasa tu, brake dia bukan guna teknik tekanan, dia ukur potential meter. Kalau brake travel paras ni, okey, minyak brake register 75%. Itu salah. Pada saya tak bahayalah. Pada saya better guna lock cell kalau anda nak berlatih untuk Lintas Sepang. Dan transition paling suka pada saya ialah menggunakan VR. Memang nak justify guna VR ni susah sebab saya sendiri menghabiskan masa 1 bulan untuk membolehkan kepala otak saya ni menerima VR tu sebagai natural order ataupun benda yang normal. Even pada zaman DK2 tu saya sanggup, okeylah aku nak retire lah, jual lah set triple screen ni, mana betul-betul guna VR. So saya tak ada patah balik, nak guna screen tak ada, dah jual. Mau tak mau saya paksa pakai VR. Lama-lama saya adapt, dan saya cakap saya tak boleh kembali lumba pakai screen ataupun monitor, tak boleh. So saya tak boleh main game Turismo, saya tak boleh main game yang VR dia tak optimize. Akhirnya saya terperangkap dalam iRacing saja saya punya option. Terpaksa lah. Saya tak boleh main game race lain selain daripada iRacing. Sebab kan VR dia sangat bagus, representation kereta ni dia jump and going up and down. Kalau langgar jalan tak rata pun bagus. Biji macam dalam saya bawa kereta betul ni. Bila saya bercerita macam ni, ramai tak percaya. Saya cakap you have to experience yourself. So adalah beberapa pengikut follower saya mencuba, dan kini mereka ni yang paling lantang mempertahankan iRacing. Saya pun tak ada fanboy macam tu. Dia orang pula yang extra fanboy daripada saya. Itulah dia. Maksud saya, cuba dahulu sebelum kita percaya cakap orang. Macam anda tak percaya cakap saya, anda kena cubalah. Anda kena invest lah, beli VR. Sebab saya dah lalui semua tu dan saya dah invest, dan akhirnya nasib baik investment saya berhasil. Dan terpaksalah saya jual barang-barang yang button box, meter, semua tu bila balik. Sebab saya tak guna, dalam VR dah semua dah ada. Last saya punya simulator simple je. Steering, shifter, keyboard, dah. Pakai VR semua, ambil kau. Aku dalam Porsche RSR. Jadi itulah dia. Makan nasi ayam kampung ni menarik ya, lapar ni. Ke mamak kayu. Mamak lah. Okay.
office saya dekat Sheraton PJ ni. Kalau saya nak makan nasi ayam kampung Hassan ni, saya kena belok kiri turun bawah ni dekat Awang Besar ni. Lapar dia tak lapar ni. Jadi itu kita berbalik kepada tajuk utama, iaitu transition daripada real racing kepada simulator, dan bagaimana untuk menjadikan dia sama. Adaptation, maksudnya adaptation lah. Kalau anda tak boleh guna VR, saya suggest menggunakan triple screen yang menyokong refresh rate yang tinggi. Contohnya AOC 165Hz, dan anda ada bilik khas untuk bermain, ada bumbung dalam triple screen, letak bumbung, letak cupboard ke apa, supaya anda dapat, oh ni dia, aku macam dalam real race car. Sebab pada saya menggunakan VR agak ekstrim, tak ramai yang boleh adapt, dan saya dan beberapa orang lah, the lucky few yang berjaya adapt. Jadi kalau anda ada kemahuan, insya-Allah jalan tu terbuka. Kalau anda paksa diri anda suka VR, mesti terbuka VR tu. Memang mula-mula susah. Macam kawan saya Jasri, seminggu pening kepala, muntah. Minggu kedua baru okey sikit. Sekarang last week saya lumba dengan dia, saya tak boleh potong dia sebab dia dah adapt dengan VR, dan dia dah tahu macam bawa real car. Jasri daripada Penang. Dia punya adaptation longer sikit daripada orang lain, tapi bila dia sampai tahap tu, saya pun tak boleh potong dia. Terror pula Jasri ni bawa kereta. Saya pening kepala, macam mana nak pass dia. Selalunya saya potong sekejap kan. Jadi itulah dia saya punya vlog kali ini dengan tajuk adaptation, daripada bagaimana dari pelumba sebenar ni nak adapt teknologi simulator ni supaya dia boleh carry dia punya knowledge ke dalam dunia simulator. Okey, sampai di sini saja saya akan tamatkan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.